Surat apa dah? Hari ni sepatutnya Tak, yang ayat tu. Allah, tadi tanda mana pula pergi ni. 30. Mana buku? Itu surat 64 kan? Berarti yang Sepatutnya 64 hari ni. yang nak sambung 64 lah. 64 hari. Tapi yang Ustazah janji tu tahrim kan? Surah apa, ayat untuk surat 46. 46. Bukan soalan 46. Pasal ayat tu lah. Pasal ayat tu. Betul. Surah At-Tahrim. Surat At-Tahrim 46. Ya. In tatuba ilallahi faqad khad qulubukuma. Mungkin ada di antara kita yang apa ni, yang semangat dan dia pun tengok-tengoklah tentang makna ayat tu, tentang apa maksud ayat tu. Ada tak siapa-siapa yang cuba merujuk kepada tafsir ke apa ke? Tak ada lah Ustazah, tak ada nama-nama, macam lebih kurang yang ini je. Tak banyak buku kita. Rujuk kat abang Google je. Ikut lah kan. Semangat nak tahu. Tapi tak banyak info yang kita dapat. Lebih kurang yang ni je. Okay. Tentang Tahrim. Surah Tahrim. Yang mana ayat yang saya baca tadi. Ayat yang apa ni dalam muka surat 46 tu. In tatuba ilallah tu. Faqad sad qulubukum. Kan? Jadi dia pun macam ringkas dari situ. Kita kalau baca gitu je macam tak berapa faham sangatlah keadaan ni. Jadi saya nak pergi balik kepada itulah maknanya Tahrim tu, surah At-Tahrim tu, yang maknanya surah Tahrim itu perihal mengharamkan. Perihal mengharamkan. Okey, siapa yang mengharamkan kepada siapa? Perihal mengharamkan. Nah, bila kata perihal tu adalah contoh dia tentang diharamkan apa-apa. Jadi kita baca itu ayat itu sampai dah ayat keempat dah. Mana ayat keempat tu kata, jika kamu berdua bertaubat. Siapa kamu berdua? Siapa kamu berdua kan? Jadi itu kita muskil lah juga pada kita. Kalau hanya sekat kita baca, kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya dikatakan tahrim di situ tu. Diharamkan ataupun perihal pengharaman. Jadi daripada apa yang saya cuba-cuba ni lah sekadar masa yang terhad ni. Saya bawa ke sana, saya bawa ke sini ni. Bila baca pun kadang-kadang baca, saat lagi balik nak ingat balik lah aku baca apa tadi lupa. Baca balik. Jadi maksudnya ginilah. Tahrim, contoh tentang pengharaman ni, itulah Rasulullah mengharamkan ke atas diri dia sesuatu lah. Apa dia? Yang boleh kita buat kesimpulan di sini, iaitu pertama, mengharamkan diri dia yang kita duk faham. Selama ni saya pun duk ingat satu je, rupanya ada dua sebab. Mana pertama tentang asal tu lah, tentang mengharamkan apa ni, madu yang namanya maghafir tu. Madu tu nama dia nama maghafir min ghain alif fa ya ra. Yang mana madu ni dia jenis madu ni dia ada bau sikit. Rasa dia manis tapi ada baunya yang tidak enak. Seperti bau arak yang kita sebut itu kan. Yang kita duk tahu itu je. Yang satu lagi rupanya dia mengharamkan diri dia. Itulah Maria Al-Qibtiyah.
Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah ni ialah seorang jariah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Al-Muqawqis kepada Nabi. Dengan Nabi kahwin dengan dia, Nabi dapat apa? Nabi dapat anak yang namanya Ibrahim. Kenapa? Kenapa Nabi, kalau kita nak tanya, kenapa Nabi haramkan tu? Mengharamkan asal menjadi makanan yang memang dihalalkan, dan mengharamkan Maria kat dalam diri dia. Kenapa? Kenapa agaknya? Kalau madu tu mungkin sebab baunya yang kurang enak tu, tapi Mariah tu tak pernah dengar pula. Ada dua sebab di sinilah. Sebab diturunkan ayat ni, dua sebab lah. Jariah tu agaknya dia. Begini ya. Ceritakan di sini satu ketika tentang Maryam. Satu ketika Hafsah binti Umar, dia keluar daripada rumah dia, tujuan untuk pergi lawat keluarga dia lah, balik nak jumpa keluarga dia, mak ayah dia kat mana. Lepas tu tinggallah rumah tu. Rumah Hafsah ni dia tinggallah rumah dia, dia keluar pergi. Rumah Hafsah dekat dengan rumah Aisyah kembar. Rumah Aisyah yang pertama kan, dia dekat dengan masjid tu rumah Aisyah. Lepas tu Hafsah. Rumah dia orang ni dekat-dekat. Jadi Hafsah lah. Hafsah balik. Lepas tu tiba-tiba ada satu masa Rasulullah ni berdua-duaan dengan Maria Al-Qibtiyah ni. Yang kita sebut tadi, Maria Al-Qibtiyah adalah dihadiahkan oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Nabi. Kemudian kebetulan pada hari itu juga, hari Hafsah tak ada di rumah tu, hari itu adalah hari giliran Nabi untuk bersama Hafsah di rumah. Tapi Hafsah tak ada. Jadi Nabi ni dia bawa Maria Al-Qibtiyah ni pergi masuk ke rumah Hafsah, masuk ke rumah Hafsah dan tidur di atas katil Hafsah, dan berlakulah apa yang berlaku kan. Lepas tu pada hari tu jugalah Hafsah balik. Bukan Hafsah pergi mana lama-lama, dia pergi sekejap, lepas tu dia balik. Dia dapati rumah dia terkunci. Dia duduklah menangis depan pintu. Duduk menangis depan pintu. Lepas tu tahu Nabi pun keluar. Duduk menangis depan pintu, Nabi pun keluar. Nabi pun keluar sedangkan muka Nabi ni mengalir peluh. Fahamlah kan? Mengalir peluh. Dan didapati oleh Hafsah ni. Hafsah lihatlah keadaan tu. Hafsah menangis lagi. Kemudian dia kata, kemudian Nabi kata kepada dia, apa yang menyebabkan kamu menangis ni Hafsah? Hafsah jawab, hanya Tuan mengizinkan saya pulang ke rumah orang tua saya disebabkan Tuan hendak memasukkan ke dalam rumah saya jariah Tuan. Mana teruslah, seranglah tu, no? Seranglah. Benarkan saya balik rumah mak ayah saya. Rupanya nak bawa ni. Nak bawa Maria Qibtiyah ni masuk dalam rumah saya. Kemudian Tuan mengadakan hubungan dengannya di tempat tidur saya. Sama. Sedakah tahun
Tuan mengetahui bahawa saya ada mempunyai kehormatan dan hak. Maka Rasulullah jawab, bukankah Maria ini jariah, anak hamba saya lah, jariah, kepunyaan saya. Rasulullah kata, bukankah Maria ini jariah, itu hamba saya yang kepunyaan saya. Memang saya boleh mempunyai dia sebagai isteri. Yang Allah telah menghalalkannya untuk saya, menggunakannya sebagai isteri. Dan Rasulullah kata, dia sekarang saya haramkan atas diri saya semata-mata ingin untuk mendapat kerelaan hatimu, dan juga engkau khabarkan, dan jangan engkau khabarkan perkara ini kepada isteri-isteriku yang lain. Oh, Rasulullah yang Sebenarnya, mengharamkan terus Rasulullah haramkan atas diri dia. kepada Maria Ah, ni. ah. Jadi di sini kata ahli tafsir, nampak Rasulullah ni macam kita kata sangat Menjaga hati Hafsah lah. jaga hati isteri-isteri dia. Bukan dekat Hafsah saja, isteri-isteri yang lain dia sangat-sangat menjaga isteri dia, sampai perkara yang Allah halalkan kepada dia pun dia sanggup Diharamkan. haramkan atas dia. Itu Allah tanya dalam Al-Quran, dalam ayat yang awal tu, ya ayyuhan nabi. Allah pun panggil dengan sebutan nama yang sangat mana kita kata sedih lah juga kan. Allah panggil Nabi, dia tak panggil ya Muhammad ke apa macam Nabi-Nabi lain, ya Nuh, ya Adam, ya ayyuhan nabi. Mengapa? Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Limaza? Mengapa? Mengapa kamu mengharamkan? Lima tuharrimu, mengharamkan, ma ahallallah, apa yang Allah halalkan bagimu. Tabtaghi mardat azwaji, lantaran engkau ingin supaya isteri-isteri kamu rela hati mereka, suka hati mereka dengan perbuatan kamu tu. Sampai macam tu sekali. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana membayangkan di sini Allah, Nabi kita ni mendapat penghormatan daripada Allah supaya disebut ya ayyuhan nabi, penghormatan daripada Allah. Tidak disuruh seperti nabi-nabi, ya Ibrahim, tidak dipanggil seperti nama nabi-nabi lain, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Isa bin Maryam. Sebaliknya dipanggil, diseru dengan gelaran nabi untuk menunjukkan kelebihan baginda daripada para nabi yang lain. Itu satu kan. Satu. Jadi kita kata Maria Qibtiyah ni adalah sebagai isteri yang halal bagi dia. Nak ikut contoh kan, Muqawqis bagi dua sekali kat Nabi, dua orang. Maria dengan seorang lagi nama apa? Sarah je kan nama. Tapi dia Rasulullah ambil seorang saja, Maria Qibtiyah. Maria tu adik kan? Cantik sikit daripada kakak dia kan itu. Yang tu dia bagi kat Saidina Umar ke siapa? Umar, bagi kat Umar. Kan? Kan? Itulah dia, kisah. Satu kisah lagi ni, iaitu pasal apa ni madu tadi tu. Kan? Nabi dia sangat suka manisan dan juga madu. Nabi apabila selesai sembahyang asar, jadi dia pun mulai menjalankan gilirannya kepada isteri-isteri dia. Nabi mulai menjalankan giliran kepada isteri-isterinya. Lalu dia datang kepada rumah salah seorang daripada mereka. Kemudian nak jadikan cerita, dia masuk
ke rumah Zainab binti Jahsh. Bila kita sebut Zainab binti Jahsh, kita bayangkan kan ada peristiwa yang berlaku tentang Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Sabit. Nak Zaid angkat. bin Sabit ke? Zaid bin Harisah. Zaid Nak bin angkat dia. Harisah. Nak angkat dia. Jadi bila dia singgah kat rumah Zainab, Zainab ni kan dia seorang wanita yang cantik lah. Putih. Dia disifatkan gitu. Sampai Zaid sendiri kata, macam mana masa Nabi nak bimbingan Zainab, nak bagi kat Zaid kan. Aku ni hitam. Zaid kata, aku ni hitam. Zainab mau lah kat aku ni. Memanglah Zainab tak mau kat dia. Memang Zainab tak nak kat Zaid. Kan? Yang akhirnya ada peristiwa yang ni berlaku perceraian di antara Zainab dengan Zaid. Dan akhirnya Rasulullah kahwin dengan Zainab bin Jahsh. Untuk nak menghapuskan suatu kebiasaan Arab jahiliyah yang yang menganggap seperti anak sendiri. sebagai anak sendiri kan, boleh mewarisi harta semua tu. Jadi bila ada singgah di rumah Zainab binti Jahsh, Zainab ni jamu kat dia lah manisan yang bernama Maghafir ni. Yang saya sebut tadi, Maghafir ni rasanya manis tapi baunya tak sedap sikit sebab bau dia macam arak. Jadi ni Aisyah yang tahu ni. Aisyah kata, saya dan Hafsah telah sama sepakat. Kalau Nabi SAW masuk ke rumah, akan kami katakan kepada baginda begini. Dia pakat dua orang tu. Eloklah rumah dekat-dekat kan. Sebelah-sebelah. BFF. Dia pakat. Dia kata kalau Rasulullah masuk dalam rumah, dia kata apa? Saya terhidu bau Maghafir daripada mulut tuan hamba. Pakat nak kata gitu. Hafsah pun nak kata gitu. Aisyah pun nak kata gitu. Cemburu lah tu kan. Adakah tuan hamba telah makan manisan Maghafir ni? Tanya kat Nabi, adakah tuan hamba telah makan manisan Maghafir? Jadi apabila pertanyaan itu dimajukan kepada Rasulullah, maka baginda pun jawab, tidak. Tidak. Rasulullah jawab tidak. Bahkan saya minum manisan madu di rumah Zainab binti Jahsh. Dia cakap itu. Dan saya tidak mengulang meminumnya lagi. Dan saya bersumpah, jangan engkau ceritakan perkara ini kepada seseorang pun. Macam tadilah. Tadi pun jangan cerita. Yang ni pun jangan cerita. Tapi perempuan cerita juga. Dia maknanya Rasulullah teruslah mengharamkan. Sebab dia tahu ni Aisyah tak suka, Hafsah tak suka, mengharamkan atas diri dia. Madu, yang mana madu ini diharuskan. Jadi itulah kita kata dua peristiwa lah. Tentang surah Tahrim ni, dua peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Sampai Nabi mengharamkan atas diri dia. Pertama, Maria Qibtiyah. Yang kedua, madu Maghafir. Jadi maknanya Nabi mengharamkan ke atas diri dia dua perkara ni lah. Dan pengharaman itu ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Tidaklah patut bagi Nabi mempunyai kedudukan yang mulia itu melakukan sedemikian. Tak patut. Tak patut nak jaga hati isteri. Tapi bagi Rasulullah dia nak jaga hati. Tabtaghi mardat ta'azwajik. Nak jaga hati isteri. Dia tidak patut mengharamkan jariah untuk dipakai sebagai isteri semata-mata kerana nak mencari keredaan hati Hafsah.
mengharamkan ke atas dirinya minuman manisan madu dengan tujuan kerana membenci baunya yang tidak enak itu. Bukanlah kerana hendak mencari keredaan hati isteri-isterinya itu. Itulah dua peristiwa. Kemudian bila kita baca itu, wa in tatuba ilallah, wa in tatuba ilallah, ayat berapa ni? Ayat keempat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. In tatuba ilallah. Maksudnya, ayat ini mengandungi celaan lah kepada Hafsah dan Aisyah. Wa in tatuba. Tatuba, tengok nah. Fi'il mudhari' tu. Taba yatubu, yatubu, yatubani, yatubuna, tatubu, tatubani, yatubna, tatubu, tatubani. Asalnya tatubani. Sebab apa dia buang nun? Sebab in tu. In tu. Huruf syarat. Huruf syarat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. Maksudnya, isteri dia lah. Hafsah dan Aisyah. Kamu berdua. Dia kata di situ. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka itulah yang sewajibnya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Susahlah menyusahkan Nabi lah. Sebab benda halal Nabi mengharamkan atas diri dia. Wa in tadhahara, jika kamu berdua saling membantu, bantulah tu. Hafsah dengan Aisyah membantu berpakat melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka yang demikian itu tidak akan berjaya. Kamu tidak akan berjaya. Kerana Rasulullah ada siapa? Ada Allah. Allah yang akan membelanya. Ada Jibril dan ada orang-orang yang soleh daripada kalangan orang-orang beriman, iaitulah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar serta malaikat yang menjadi sekalian penolong. Semua tu membantu Nabi. Jadi ayat ini dengan merupakan sebagai celaan lah kepada Hafsah dan Aisyah untuk mereka untuk menarik perhatian kedua-duanya agar bertaubat. Jadi ayat ni lah untuk sebab tu dia kata kalau kamu dah bertaubat, maknanya celaan kepada mereka berdua untuk menarik perhatian mereka kedua-duanya agar bertaubat kepada Allah di atas kesalahan mereka berdua kerana menyakiti seorang penghulu dari sekalian para Nabi. Meskipun menjadi suami keduanya, maksudnya kalau kamu berdua bertaubat adalah lebih baik dari berpakat untuk menyakiti Nabi. Semuanya hati kamu berdua telah cenderung untuk menerima kebaikan. Karena kalau dah cenderung untuk menerima kebaikan, iaitu untuk berlaku ikhlas terhadap Rasul, untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasul dan membenci apa yang dibenci olehnya. Tetapi sekiranya kamu berdua sepakat untuk menyakiti hati Nabi dengan meletakkan dalam keadaan serba salah di antara dia dengan isteri-isterinya, sesungguhnya Allah adalah pemimpin dan pelindung Nabi. Jadilah innallahu wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Jadi ada hadis sahih yang menyatakan bahawa kalau terjadi peristiwa ini, datanglah Umar kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, Umar sebagai bapa kepada Hafsah, kan? Ya Rasulullah, mengapa Tuan mesti bersusah hati? Tuan tidak akan menjadi susah lantaran mengurus kaum wanita. Sekiranya Tuan menceraikan mereka, sesungguhnya Allah ada bersama Tuan. Begitu pula para malaikat. Itulah mengikut ayat itu. Jadi seolah-olahnya ayat di bawah ni pun kata nak menakutkan isteri-isteri Nabi yang lain. Sampai Allah kata,
Sekiranya Nabi menceraikan kamu, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minhu. Sekiranya Nabi menceraikan kamu, sudah selayaknya Tuhan yang memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik. Ini juga nak menakutkan isteri-isteri Nabi yang lain supaya jangan buat macam tu lah. Jangan menyakiti Nabi. Tapi Nabi tak ceraikan. Nabi teruskan juga. Okeylah, itulah maknanya tadi ayat tadi. Kaitan dengan ayat tadi. Ayat At-Taubah tu. Ustazah, Ya. saya kalau ikutkan peristiwa ni taklah berat Ustazah kan. Tak berat maknanya apa nama Maksudnya tak adalah berat bagi siapa? bergaduh buat laki bini siapa tahu macam tu, cuma dia rasa tekilan Nabi tekilan Nabi dua-dua yang rasa cemburu kan. Kes ni kes cemburu yang ringan lah rasanya, tapi Allah pandang berat juga benda tu yang saya sebab Allah benda nak tu nak jaga, nak apa ni orang kata apa, Nabi ni nak kata sampai Muliakan dia. kali kan, maknanya mereka sanggup melakukan itu kepada Rasulullah. Mungkin dia perli-perli kot. Dia perlilah. Dia kata, Ya. hai ada macam ada bau tu kan. Cara dia cakap tu macam menyindir lah. Maknanya menyindir. Kau pergi rumah anak menantu. Mana anak menantu. Dia kebetulan memang Zainab bin Jahsh ni memang cantik kan. Memang cantik. Dia cemburu. Zainab masa tu dah bercerai ke belum? Dan Zahid Belum. Tapi belum. sebab dia anak angkat. Ada Zahid anak angkat. Zahid anak angkat. Jadi Zahid anak angkat. Zainab Jadi tu menantu saudara angkat. juga. Keturunan ada. Dia cerai dah lah dengan Zaid tu. Dah cerai Dia dah. cerai dah. Dah cerai. Oh, lepas tu dia kahwin dengan Nabi. Rasulullah. Jadi isteri Rasulullah pergi rumah dia. Makan madu tu. Oh, maknanya isteri Masa baru jadi lah. isteri dah. Makan Masya madu tu. Allah. Itulah, kalau kita pun cemburu gila Tapi ceritanya pasal ramai lagi. Bukan dia orang berdua. Kalau kahwin dua memang patut cemburu. Ini ramai yang lain. Maksud saya, yang rasa saya madu tu agak ringan, tapi cerita yang Maria tu agak berat lah rasanya. Kalau dia nak marah pun dia bawa Maria tu tempat tidur dia sendiri, itu mungkin berat lah. Tapi madu tu, tapi macam mana pun walaupun sedikit benda tu, Allah Ta'ala pandang berat dan menjaga betul Nabi. Yalah. Dia sayang pada Nabi tu. Pada saya lah kan, pada saya sorry ya, pada saya madu tu walaupun dia berbau itu tak berat pun tak apa, tapi perbuatan isteri-isterinya berpakat antara berdua tu menyindir Nabi. Itu yang pada saya yang berat lah. Kenapa Nabi disindir? Layak ke Nabi disindir oleh kedua-dua isteri dia? Berpakat pula tu. Anak Umar dengan Abu Bakar pula tu sahabat baik. Masalah dia sebab dia pak isteri-isteri muda. Betul, 18 tahun. Dia orang 3 orang tu lebih kurang 18 tahun waktu tu sebut. Yalah, kalau Ummu Salamah takkan Ummu Salamah buat macam ni. Sebab dah Lagi satu, Hafsah memang kuat cemburu kan. dari awal. Cuma perbuatan dia tu menyindir Rasulullah. Layak ke dia menyindir Rasulullah? Kedudukan Rasulullah disindir oleh isteri. Di situ kan kalau kita tengok pun, ya Allah, Rasulullah disindir isteri. Lepas tu pakat pula tu 2 orang buat benda yang sama kan. Berpakat pula tu. Bagi saya itulah. Tu nak bagi contoh. Ibu Contoh Rasulullah kita. pun kena sindir. Kan? Ibu Rasulullah pun kena sindir. Rasul ni orang-orang biasa. Lagi ya. Tak betul lah kata tadi, bila dia muda, dia orang lebih manja tu lebih sikit. That is the nature of perempuan. Memanglah dia berpakat, memang dia muda, dia orang nakkan lebih perhatian pada Rasulullah dia kan. Mental tak mature lagi.
Tapi okey lah pada saya yang cerita Maria tu memang itu lagi berat, lagi hancur hati lah katanya. Kau masuk ada di katil aku, kau buat hal. Allahu Akbar. Ini cerita orang biasa lah Ustazah. Marhain. Masya Allah. Sebenarnya apa ibrah yang nak diceritakan dalam peristiwa Rasulullah dengan Maryah tu? Ibrahnya. Ibrahnya. Nabi boleh buat macam tu. Tapi kalau orang lain, orang zaman sekarang ni, Lagi lah. kan lain kalau dia buat pun. Isteri pergi kerja, suami balik ke rumah, buat benda macam tu. Kita pun selalu dengar juga kan benda macam tu. Tapi yang tu Tapi halal. tapi untuk zaman tu apa ibrah yang Allah nak tunjukkan? Itu yang halal. Dia Itu halal masa tu. Halal. Sebab Maryam dia boleh je buat. kalau yang zaman sekarang tu dicuri-curi. Maknanya yang tak halal. Ini yang tak halal. Pasal yang sekarang rumah lain-lain. Dia tak bawa. Tapi Maria Kiptiah ni mungkin dia tak ada rumah. Dia tak ada. Jariah. Dia hamba kan. Jadi ke mana-mana bawa ikut. Yang lain ada rumah. Yang lain ada rumah. Masya Allah. Habis kalau dia tak ada rumah, dia nak duduk kat mana? Jadi mana Rasulullah? Dia hamba kan. Dia hamba. Ia pun hamba. Takkan tak ada rumah, duduk dalam kandang kuda. Tak, maksudnya duduk rumah siapa-siapa lah. Kalau yang Di setahu mana saya Rasulullah? Di mana Rasulullah ada di situ rumahnya. possible juga lah. Mungkin lah. Dia tak cocok lah kan detail kata macam di mana rumah ni. Tak ada detail. Nanti abang Google ada, kita Google, lepas tu siapa-siapa dapat info beritahu. Tapi Ustazah, dia memang nikah betul ke macam mana Ustazah? Dia anggap sebagai isteri saja ke? Fikir Maria ni. Dia tak payah nikah. Kahwin rasanya kahwin. Kahwin ke dia? Kahwin lah juga. Kahwin. Ada zuriat kan? Ada Ibrahim tu kan. Ada zuriat. Saya baca dia memang isteri Rasulullah kalau ikut salah silap tu kan. Kan hamba secara automatik jadi isteri ke? Ya kalau maksud dia kalau dia tidur sekali secara automatik jadi isteri. Dulu lah kalau faham lah kalau tak silap. Bukan jadi isteri yang apa yang saya faham. Hamba tetap hamba tapi boleh digauli seperti isteri. Ya, betul. Kalau isteri ni mesti akad. Halal bagi seorang hamba. Tapi bukan maid tau. Bukan maid. Tak ada Zaman lah tak boleh lah tu. Zaman dulu je. Kalau zaman lah ni buat Naya. Jangan bagi laki-laki dengar. Nama dia Hebenu. Bukan, nama dia Maria Sam'un. Lahir di Hebenu, Egypt. Anak Syam'un lah. Anak Syam'un. Syam'un anak daripada keturunan Nabi Nuh. Syam'un tu nama salah seorang Hawariyun. Isa Isa punya ikut Isa. Betul lah Ustazah, sebab Qibtiyah ni daripada bangsa Qibti. Nabi Musa punya Yang dia seorang lagi yang dia beri hadiah tu nama dia Sirin. Sirin. Kakak dia. Tu diberikan kepada Umar. Okey lah tu dia. Habis dah tahrim. Kita jawab sudah. Saat kita pikir-pikir kita kan. Menarik Sarah, menarik. Interesting ya. Faizal nak sambung baca. Nabi ni biasa juga menceraikan Hafsah ni. Ada Cerai. Bawah daripada tu tuan. Bawah ayat tu dia ceraikan dia cerai sekali ya.
Cerai talak lepas tu dia satu. kahwin semula. Lepas Talak tu dia. satu. Lepas tu rujuk balik perintah Jibril, atas perintah Jibril. Hafsah Tapi dah. dia tak apa-apakan pula Aisyah Dia tak ada cerai ke, tak ada apa ke. Ya. Sebab dalam kes ini yang mula-mula tu Hafsah yang menceritakan, kan dia kata jangan cerita kepada yang lain-lain. Tapi dia menceritakan kepada Aisyah. Dia lah punca. Rasanya pasal bapa pada Hafsah pun ada kata, Umar kan dia kata tadi, dia kata jangan Nabi risau, Nabi boleh cerai kan, ingat tak? Jadi mungkin ikuran daripada itu pun. Masya Allah kan. Ingat isteri-isteri. Para isteri jangan perli-perli. Tak semestinya untuk nabi-nabi ya. Termasuk orang bercakap. Tapi kita tengoklah ni Hafsah ni dia, apa ni apa Jibril kata bila dia pantah, Jibril pantah, dia berkata Hafsah adalah seorang wanita yang banyak berpuasa, banyak berqiyamul lail, dan beliau termasuk dalam kalangan isterimu di syurga. Allahu Akbar. Yalah. Apalah sebab dia dah taubat dah tadi tu. Taubat dia diterima. Nak tanya sikit Ustazah, kalau ikut Siti Aisyah dengan dia kahwin dengan Nabi berapa lama ya? Sebab Nabi wafat tahun umur 63 kan? Dia kahwin umur 9. Dia bersama umur 9 tahun. Rasulullah meninggal ketika Aisyah berumur 18 tahun. So 9 tahun sajalah. 9. Tapi banyak ilmu dia dapat kan? Ya, banyak hadis kan banyak. Dia pun wafat Aisyah ni nak umur dia 60. 63 64 tak silap. 64 Oh, 60 lebih. Mana lama dia ni kan Hidup. budak menjanda tu lama lah. Kan dia tak boleh kahwin tau. Allahu Akbar. Ujian dia pun. Dia pun dah garanti syurga. Kan Masya Allah. Ya, isteri Nabi. Okey, kita teruskanlah baca muka surat berapa? 64. Okey, muka surat 64. Saya Zainab. Ya, ada ayat Quran lagi satu ni. Ayat, orang panggil apa ni? Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Lepas tu. Kan. Ini tentang Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Kenapa sampai keluar ayat itu? Dia yakin sekali dengan firman Allah. Ummu Habibah ni dia yakin sekali dengan firman Allah tu, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Yang kan dia terlalu banyak menderita kan masa di perantauan di Habsyah semua kan. Jadi walaupun dia begitu menderita tapi iman dia kuat tu kan. Iman dia terlalu kuat sampai Allah memuji dia. Itu kan mungkinlah asbabun nuzulnya ayat ni. Suami dia masuk Nasrani je lah. Ya. Suami dia perlu agama Nasrani. Kita kata murtad lah. Suami dia ni murtad. Ya, suami dia tu. Yang suami dia Islam. Pasal ni suami dia ni adalah abang kepada Zainab binti Jahsh. Betul lah. Ubaidillah binti Jahsh. Ubaidillah binti Jahsh. Sebab dalam masa kahwin dia lah jadi wali.
masa kahwin dengan Nabi kan. Zainab binti Jahsh kahwin, Ubaidillah inilah yang jadi wali. Rupanya dia murtad, no? Dia murtad di satu perkara yang menjadi satu cabaran lah kepada isteri dia tu menghadapi orang yang murtad ni. Ya, dia suruh isteri dia keluar daripada Islam juga kan. Dia suruh Habibah keluar. Dia terus menerus minum khamar. Orang kata kita kena berkawan orang pilih kawan kan, yang duduk dekat negara Habasyah ni tak ramai lagi orang Islam masa tu kot. Dia masa tu kat sana Kristian kuat kan. Sampai suami dia mati dengan sebab minum arak. Minum arak tu. Allah. Mati kerana minum. Dan Ummu Habibah ni ialah siapa? Sebab nama Ummu Habibah sebab anak dia nama Habibah. Dia ni anak kepada apa? Yang mula dia tak Islam tu, tapi akhir dia masuk Islam. Abu Sufyan. Sufyan bin Pada Abu Sufyan. Harb. Abu Sufyan bin Harb. Ya. Yes. Mana Betul. Abu Sufyan ni saudara dengan Abu Jahal semua ni kan? Abu Sufyan kan bapa saudara Nabi juga. Abu Sufyan. Ialah pemimpin Quraisy. Abu Sufyan masa perang Badar tu dia tak menentang, tapi dia pergi menjaga harta-harta. Kan? Masa perang Badar tu dia tak masuk dalam perang sekali, tapi dia jaga harta. Masa tu dia belum Islam lagi. Masa last sekali tu dia masuk, Nabi kata kalau masuk rumah dia tak kena bunuh Ya ke? Abu Sufyan, siapa nama isteri dia? Hindun bukan dia? Suami Hindun. Suami Hindun lah. Yang makan Abbas punya hati tu Allah. Ja'far apa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nama Ummu Habibah tu betul-betul Ramlah ya Ustazah? Ramlah binti Abu Sufyan. Nama dia. Nama itu. Nama Ummu dia. Betul lah kot Sufyan tu. Sufyan tu lah, Abu Sufyan tu lah. Nama Ummu Habibah ni sebab anak dia nama Habibah. Dia nama dia Habibah ni kunyah lah, kunyah. Nama gelaran. Oh, dia masuk Islam dulu sebelum daripada bapanya. Dia dululah, Ramlah dulu. Bila bapak dia mai jumpa dia tak panggil dia duduk atas ni Nabi. Ikan Nabi. Kesian dia bawa pergi Habsyah, di sana suaminya murtad. Lepas tu meninggal. Lepas tu dia duduk jauh daripada keluarga kan. Lepas tu menderita, menjanda, menanggung seorang diri hidup. Tu yang dia yakin dengan ayat ni. Allahu Akbar. Tak boleh imagine zaman tu nak pergi balik berbulan-bulan. Ujian dia pun lagi hebat. Jadi kok ada ujian kita isteri-isteri zaman lah ni, tak heranlah. Kecil sangatlah tu Buat macam tu, saya ambil tiket kapal terbang balik. Tunggu buat apa sih tu? Kan? Zaman tu ya Allah. Nak yakin ke dengan ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ni? Tak dan baca habis lari dah. InsyaAllah. Okey, bacalah. Mana dia? Kita punya. Jom. Terima kasih Ustazah. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk tajuk baru, iaitu isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Zainab binti Jahsy.
Okey. Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha diperintahkan untuk berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan. Beliau adalah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bin Ribab bin Ya'mar radhiyallahu anha. Ibunya bernama Umaymah binti Al-Muttalib, ibu saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab radhiyallahu anha dilahirkan dengan nama Barrah. Setelah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya telah digantikan oleh baginda kepada Zainab radhiyallahu anha. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Zainab radhiyallahu anha untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Zainab radhiyallahu anha dan keluarganya tidak menyukainya. Lantaran itu, ketika baginda berkata kepada Zainab radhiyallahu anha, "Aku meredai Zaid untukmu, Zainab. Aku meridai Zaid untukmu." Zainab radhiyallahu anha menjawab, "Namun aku tidak menyukainya, wahai Rasulullah. Aku ialah anak kesayangan kaumku, keturunan bangsawan dan anak ibu saudaramu. Justru itu, aku tidak mungkin bernikah dengannya." Gara-gara penolakan Zainab ini, maka turunlah ayat. Silakan وما Ustaz. كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Artinya, tidakkah patut bagi seorang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Sesiapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Lama-kelamaan, Zainab radhiyallahu anha akhirnya bersedia untuk berkahwin dengan Zaid demi menzahirkan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada masa yang sama, tindakan itu dilakukan dalam rangka menegakkan prinsip ajaran Islam yang tidak membezakan manusia kecuali berdasarkan ketakwaannya. Ustazah ada nak ulas pasal ayat ni? Itulah pasal ini macam Zainab kata sendiri kan. Dia kata aku ni anak kesayangan kaum keturunan bangsawan dan anak ibu saudaramu. Dia kata kat Nabi, justru tu aku tidak mungkin bernikah dengan dia. Yang si Zaid ni pula, dia sebenarnya asalnya adalah daripada orang yang terkenal juga ketika tu di kalangan kaum dia. Tetapi oleh kerana dia ni satu kali bapa dia bawa dia bersama-sama dalam satu perjalanan ke manakah, tiba-tiba dia ni Zaid ni kena colek lah. Zaid ni kena colek, kemudian bila kena colek dia dijual. Dia dijual, betul, sebab tu dia macam rendah lah pangkat dia, macam jadi hamba lah kan. Jadi itulah macam Zainab, aku daripada orang bangsawan. Zaid tu daripada hamba lah kira. Sebenarnya dia bukan hamba, dia pun makna kedudukan dia tinggi juga, keluarga dia bangsawan juga. Tapi oleh kerana tu lah, sebab dia ditangkap dan dijual kepada puak-puak tu, dan kemudian siapa yang membeli Zaid ni? Khadijah ke siapa yang beli Zaid ni? Khadijah, memang Khadijah. Kan? Yes. Khadijah yang beli, lepas tu Khadijah hadiahkan Hadiah untuk kepada Rasulullah kan? tanda kasih dia teh.
Itulah jadinya. Telah jadilah apa ni, apabila duduk dengan apa ni, Rasulullah sayang lah sangat kat dia ni. Sampai Rasulullah ambil satu masa istihad depan orang Quraisy semua, Zaid ni adalah anak aku. Masa tu pun makna ayat Quran ni belum turun kan. Zaid ni anak aku lah, mana Zaid bin Muhammad lah. Oh, itu Jadi memang dibinkan dengan Muhammad ya Rasul. sebelum ni lah, sebelum turun Iyalah, ayat. Okey. Perkahwinan yang tidak harmoni. Ustazah nak cakap lagi? Tak ada. Teruskan. Okey. Perkahwinan yang tidak harmoni. Malangnya, kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidak harmoni. Namun begitu, perkahwinan mereka itu pada hakikatnya telah mengetengahkan persoalan yang lebih besar melibatkan hukum hakam kekeluargaan dalam Islam. Perkahwinan mereka lebih bermaksud untuk menolak hukum dan sistem jahiliah berhubung persoalan anak angkat. Pada ketika itu, anak angkat menurut tradisi jahiliah adalah sama kedudukannya dengan anak kandung termasuk dalam hal pewarisan dan pernikahan. Okey. Ustazah ada nak cakap apa? Tak ada. Teruskan. Okey. Menghadapi kenyataan bahawa kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi boleh dipertahankan, Zaid radhiyallahu anhu pun mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izinnya untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Akan tetapi baginda bersabda, pertahankanlah isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Pada masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tahu bahawa tiada lagi alternatif bagi Zaid radhiyallahu anhu kecuali dengan menceraikan isterinya. Okay. Baginda juga tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda untuk menikahi Zainab radhiyallahu anha setelah diceraikan oleh Zaid radhiyallahu anhu dengan tujuan untuk menghapuskan tradisi jahiliah berhubung dengan isu pengambilan anak angkat itu. Selain itu, termasuk adat tersebut yang menetapkan bahawa bekas isteri kepada anak angkat kedudukannya adalah sama dengan isteri kepada anak kandung, iaitu tidak boleh dinikahi oleh bapa angkatnya. Maksudnya ada dua isu lain. Ustazah ada nak ulas yang ini pasal anak angkat ni? Tak ada lah, makna tujuannya, maknanya ada tujuan lah di segi agama ni, iaitu nak menghapuskan adat jahiliah tu lah. Adat maknanya kalau kata anak angkat, isteri kepada anak angkat, bapa angkat tak boleh kahwin dengan isteri tu. Nak menghapuskan hukum itulah. Okey. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mahu menjelaskan masalah ini baik kepada Zaid radhiyallahu anhu maupun kepada orang lain kerana baginda belum bersedia untuk menghadapi tanggapan negatif masyarakat, terutamanya kaum musyrikin yang akan mengatakan Muhammad telah menikahi isteri anaknya. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya. Dalam surah Ahzab juga ayat 33 hingga 37. Panjang. Wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Sebut nama Zaid dalam Al-Quran. Okey. Artinya, ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan yang telah kamu berbuat baik kepadanya, janganlah ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah sambil kamu menyembunyikan perkara yang akan dinyatakan oleh Allah dalam hatimu. Bahkan kamu juga takut terhadap cacian manusia, padahal Allah jualah yang lebih wajar kamu takuti sekiranya melanggar perintahnya. Setelah selesai kemahuan Zaid terhadap isterinya dengan menceraikannya, kami mengahwinkanmu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah selesai kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya. Sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Suratul Ahzab surah 33 ayat 37. Panjang ayat dia. Itulah cerita dia kan. Jadi apa ni? Ayat ni dikatakan ditujukan kepada Zainab binti Jahsh lah. Iaitu Rasulullah telah mengawinkannya kepada Zaid bin Harisah dan kedua-duanya telah tinggal bersama beberapa lama, beberapa bulan. Kemudian pada satu hari Rasulullah datang ke rumah Zaid oleh sesuatu hajat. Dia orang dah kahwin lah tu. Dilihatnya Zainab dalam keadaan berpakaian dan memakai tudung kepala. Ternampaklah kulitnya yang putih dan rupanya yang cantik serta perangai yang sungguh baik, melebihi baiknya dari wanita-wanita Quraisy. Maka kecantikannya itu telah menakjubkan hati Nabi SAW dan kagum sehingga mengucapkan subhanallah muqallibal qulub. Kita ikutlah sunnah tu. Subhanallah muqallibal qulub. Muqallibal qulub, jangan bolak-balikkan. Ya Allah. Balik-balikkan hati masa. Baginda pun beredar meninggalkan. Apabila Zaid pulang, Zainab telah menceritakan kedatangan Nabi SAW. Maka fahamlah Zaid. Tapi Zaid datang menemui Nabi dan berkata, sesungguhnya saya ingin hendak menceraikan isteri saya. Baginda bertanya, mengapa engkau ini? Nampaknya ada sesuatu pada isterimu? Jawab Zaid, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang nampak pada diri Zainab hanyalah kebaikan semata. Tapi dia suka membangga-banggakan kebangsawanannya. Yalah, macam disebut tadi tu. Kepada saya. Dan tutur katanya amat menyakiti saya. Lalu Nabi SAW berkata padanya, peliharalah isterimu dan jangan engkau talak. Serta takutlah kepada Allah dalam mempergaulinya. Tapi tak lama kemudian Zaid terus menceraikan juga. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam firman dia. Tadi, wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Sampailah habis ayat tu. Ceritanya begitulah. Akhirnya Zaid menceraikan lah. Okey. Okey Ustazah? Okey. Okey. Al-Waqidi dan selainnya ada menyebutkan ayat ini turun sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada ketika itu, tiba-tiba baginda pengsan kerana menerima wahyu. Setelah kembali sedar, baginda tersenyum lalu berkata, siapakah yang mahu menyampaikan berita gembira ini kepada Zainab? Baginda pun membacakan ayat tersebut. Okay. Jadi, sehubungan dengan itu, bergegaslah seseorang untuk menyampaikan berita tersebut kepada Zainab radhiyallahu anha. Menurut satu riwayat,
Orang yang bertanggungjawab menyampaikan berita itu ialah Salma, seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa ia disampaikan sendiri oleh Zaid radhiyallahu anhu. Mendengar berita gembira itu, Zainab radhiyallahu anha terus melaksanakan solat sebagai melahirkan rasa syukurnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab radhiyallahu anha dengan nabinya melalui ayat-ayatnya tanpa wali dan saksi. Hal inilah yang sering dibanggakan oleh Zainab radhiyallahu anha di hadapan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baginda pernah berkata kepada mereka, kalian telah dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku telah dinikahkan oleh Allah daripada arasy-Nya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah menikahkan aku secara langsung dari langit ketujuh. Boleh buat kuis ni. Siapa? Action pula dia action pada orang lain tu. Nabi yang dinikahkan Oleh tanpa Allah. wali dan saksi. Allah Tanpa Akbar. wali dan saksi. Zainab bin Jahsh dinikahkan oleh Allah daripada arasy. Itu Zainab yang cakap kan. Maksudnya dia banggalah dengan kedudukan dia. Dah bangsawan ni kan. Dia ujub. Bukan ujub. Bukan ujub. Satu lagi tu. Ujub apa gurur. Dia menghina tak? Dia menghina tak yang lain? Dia bezakan kan? Dia action. Kalau dia mana syok ada? sendiri je, dia ujub je. Kamu style lain ni tu dia bezakan tu. So maknanya dia menghina yang lain tu mana betul lah. Gurur. Gurur lah. Allahumma ya Allah akbar. Okey. Dalam riwayat yang lain lagi dikatakan, Allah telah menikahkan aku dari langit ketujuh. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahawa Zainab radhiyallahu anha pernah berkata kepada ummahatul mukminin yang lain. Akulah yang paling mulia di antara kalian dalam soal wali nikah dan juru damai. Kalian telah dinikahkan oleh keluarga masing-masing, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah secara langsung dari langit ketujuh. Bangga dia. Nabi tak marah dia ke? Tapi Nabi tak marahkan dia ke? Bini aku dia lebih lagi. Sepupu dia Datuk. Sepupu ya, tak ada, tak marah dia mempelekehkan isteri-isteri yang lain kan. Dia kata fake siapa Datuk? Fake siapa? Mana betul lah dia bangsawan kan. Dia kata dia betul bangsawan kan. Dan betul lah Allah menikahkan dia kan. Tapi dia macam show off lah pula. Show off tu. Tapi kan kalau kita tengok Aisyah pun dinikahkan atas perintah Allah juga, cuma berwalikan bapanya je kan. Itu yang dia bangga sangat tu. Yalah. Okey, kepribadian Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha ialah seorang wanita yang solehah, tinggi ketakwaannya dan berpendirian teguh dalam mempertahankan iman. Berkenaan dengan kepribadian beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur kata-katanya, lebih suka menyambung silaturahim, lebih banyak bersedekah, serta lebih giat bekerja yang hasilnya untuk disedekahkan dan mendekatkan diri kepada Allah berbanding Zainab. Zainab radhiyallahu anha sememangnya seorang wanita yang dermawan. Tambahan pula, beliau amat berkebolehan dalam menyamak kulit dan menyulam. Benar.
pendapatan daripada hasil kerjanya itu disedekahkan ke jalan Allah Allah Subhanahu wa taala, iaitu kepada golongan fakir miskin. Oh, rajinlah kan. Paling panjang tangannya. Ketika mendengar berita pemergian Zainab radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah pergi seorang wanita yang terpuji, taat beribadah, serta gemar menghulurkan pertolongan dan layanan baik kepada anak-anak yatim dan para janda. Beliau kemudian mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para isteri baginda, antara kalian orang yang paling cepat menyusulku ialah orang yang paling panjang tangannya. Oleh sebab itulah, setiap kali kami berkumpul setelah wafatnya baginda, kami sentiasa meletakkan tangan kami di dinding untuk mengetahui tangan siapa yang paling panjang. Hal ini terus kami lakukan sehinggalah Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Sejak itu, kami menyedari Zainab bukanlah orang yang paling panjang tangannya di antara kami. Akan tetapi, barulah kami sedari pada waktu itu bahawa apa yang dimaksudkan Nabi SAW dengan panjang tangan itu ialah banyak bersedekah di jalan Allah. Memang benarlah bahawa Zainab amat berkebolehan dalam kerja-kerja menyamak kulit dan menyulam yang mana hasilnya itu disedekahkan ke jalan Allah. Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijrah semasa usianya 53 tahun. Kaum muslimin telah menyembahyangkan jenazahnya dengan diimami Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masyarakat Madinah pun berbondong-bondong mengiringi jenazahnya ke tanah perkuburan Al-Baqi'. Beliau isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling awal menyusul kewafatan baginda. Semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada wanita yang paling mulia, Ummul Mukminin yang panjang tangannya, iaitu yang gemar bersedekah ini. Dia buat kuis juga ni. Siapa di antara Rasulullah yang tangannya panjang? Zainab binti Jahsy. Banyak dia punya kelebihan. Tangan panjang, tanpa wali kan. Yalah, dia pun dari agaknya dia meninggal selepas Fatimah lah kot lah. Agaknya yang paling ni, dia paling awal. Paling awal, isteri yang paling awal. Nabi lah. Sebab Siti Fatimah meninggal 6 bulan je lepas Nabi wafat kan. Kita stop syarat tu dulu nak pergi 4:30 dah Ustazah. Ya. Dia nikah pada 3 Hijrah. 3 Hijrah. Awal lagi lah. Dah setengah pendapat mengatakan pada 5 Hijrah. Maksudnya 2 pendapat lah. 3 atau 5 lah. Ini saya dapat daripada sirah tazkirah Zulkifli Al-Bakri. Doktor. Ya. Sinilah ya. Tapi yang lucu kan, isteri-isteri Nabi yang lain tu bila dengar tangan panjang letak tangan kat dinding tu, seolah-olah dia tak perasan dia tak perasan apa kiasan Allah buat ni. Yalah, kalau kita panjang tangan suka mencuri. Kan. Punya bahasa tu. Panjang tangan mencuri. Punya suka bersedekah. Kemahiran dia. Kita ada 3 lagi ya. 3 isteri lagi lah kot. Saidina Sofia. Sayyidatina Juwairiyah.
Juwairiyah. dan Maimunah. Lepas tu habis. Itu cerita Maimunah. Rasulullah sebagai suami. Dan anak-anak. Safiyah. Putri Rasulullah. Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Fatimah. Kak Fatimah ya? Fatimah? Kan? Kak Fatimah ya? Fatimah, Umi Kalsum. Mereka suruh. Umi Kalsum dah. Kak tu je ke? Hmm. 4 orang. Itulah nak ada perempuan 4 orang. Zainab, Ruqayyah, Kalsum, Fatimah. Fatimah. Fatimah ke Fatimah? Fatimah. 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 Kuis ni kena tanya Cik Fatimah kita. Macam mana nak sebut nama dia? Fatimah. Fatimah. Kak Timah, kalau orang panggil Fatimah, Kak Timah jangan nyahut. Fatimah. Nama saya Fatimah, baru ada makna, ada maksud. Okey, Ustazah, doa lah. Tadi bola pun tak doa tu. Rejah tu. Pasal Asmaul Husna tadi. Air tadi. Terus bincang. Masya Allah. Aduh. Okey. Bacalah sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ilahana ya Allah, ilahana antal khabiru bima fa'al, antal khabiru bima fa'alna, asyahidu bima qatarafna, faha nahnu baina yadayka wal amru minka wa ilayka wa la wasilata ilayka illa bik wa la yanfa'una siwa judika wa karamika fa kullul umur minka wa ilayka wa haluna la yakhfa alayka. Allahumma arhamna birahmatin minka tughnina amman siwaka wa tuwassiluna biha ila ridak. Allahumma ya man la yakhfa alayhi ahwaluna wa ja'alna alayhi jami'a tawajjuhatina wa ittikalina jami'a ahwalina fi aqwalina wa af'alina bila mihnatin wala balwa wal hifzu min al ahwa'i ma'a naili ma nahwa ya alimul khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu. Segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadrat-Mu kecuali bersama-Mu. Tidak bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu. Kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagi-Mu. Maka ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami
sehingga dapat membawa kami menggapai keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami, dan kepadanya kami fokuskan segala tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami tanpa ujian dan cobaan, disertai dipelihara dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan. Wahai Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah.